Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temui kami di Facebook Jabatan Islam Negeri Johor dalam program Jom Takmir setiap hari Jumaat jam 10 pagi. Jom Takmir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa dhukhrina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Tsumma amma ba'du. Yang saya hormati tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton di Facebook Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Alhamdulillah, pada pagi Jumaat yang penuh barakah ini kita dapat bersama-sama berkumpul ataupun kita duduk di dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan program kita pada hari ini Allah Subhanahu wa taala rahmati insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Untuk pengetahuan tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton yang dirahmati Allah, kita sekarang berada pada hari Jumaat di mana program hari Jumaat dinamakan Jom Takmir. Dan ini merupakan siri yang kedua dan ia merupakan satu inisiatif Jabatan Agama Islam Negeri Johor untuk mengimarahkan ataupun untuk memeriahkan lagi Facebook Jabatan Agama Islam Negeri Johor dengan beberapa video-video yang bermanfaat demi kita menghidupkan hari Jumaat yang penuh dengan keberkatan ini. Jadi diharap tuan-tuan, puan-puan yang tahu dan maklum tentang perkara ini adalah baik bagi tuan-tuan untuk menekan butang like dan kemudian menekan butang share, dan sekiranya ada penambahbaikan ataupun ada komen-komen tuan-tuan, komen yang membangun, bolehlah tuan-tuan type di ruang komen tersebut. Tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton yang dirahmati Allah, insya-Allah pada kali ini saya akan berkongsi dengan tuan-tuan berkenaan dengan kelebihan berpuasa di dalam bulan Ramadan. Pada pertemuan sebelum ini, sahabat saya telah menceritakan tentang beberapa pandangan dan falsafah di dalam bulan Ramadan. Dan pada kali ini kita akan bercerita tentang kelebihan berpuasa di dalam bulan Ramadan. Dan pada kali ini tuan-tuan, saya akan berkongsi kepada tuan-tuan 8 poin kelebihan kita berpuasa di dalam bulan Ramadan. Yang pertama, kelebihan yang boleh kita dapat dengan kita berpuasa di dalam bulan Ramadan, iaitulah natijah daripada puasa dalam bulan Ramadan itu adalah agar kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 seperti yang saya baca di awal tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, wahai orang yang beriman, telah diwajibkan berpuasa kepada kamu seperti mana telah diwajibkan berpuasa ke atas kaum sebelum kamu, dengan tujuan apa? Agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi takwa ini tuan-tuan kita selalu dengar, apatah lagi pada hari Jumaat, khatib akan berkata, fa ya ibadallah ittaqullah, wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini tuan-tuan, kalau kita melihat makna yang agak ringkas, iaitulah mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Jadi dengan kita berpuasa di dalam bulan Ramadan, kita bersabar,
kita sangka baik, kemudian kita ibadah, siangnya kita ibadah, malam pun kita beribadah, kemudian kita banyak baca Al-Quran dan sebagainya. Penghujung daripada Ramadan itu, ya, kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar digolongkan dari kalangan golongan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poin kita yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, kelebihan berpuasa di dalam bulan Ramadan kerana bulan Ramadan merupakan bulan Al-Quran. Seperti mana kita pun maklum, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang bermaksud, masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran. Yang mana Al-Quran itu merupakan petunjuk bagi sekalian manusia dan juga menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan kepada petunjuk-petunjuk tersebut. Jadi kita maklum, kita berpegang kepada kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala muliakannya dengan diturunkan di dalam bulan Ramadan. Dan di dalam bulan Ramadan, kita mengetahui bahawasanya ada dua peristiwa nuzulul Quran. Yang pertama, nuzulul Quran pada 17 Ramadan, seperti mana yang kita maklum, bila 17 Ramadan kita akan sama-sama membuat satu majlis seumpama khatam Al-Quran, ataupun kita bertadarus, ataupun kita mengaji secara beramai-ramai dan sebagainya. Mengapa? Kerana kita mengikut pandangan yang berkata 17 Ramadan merupakan hari di mana wahyu pertama kali Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu di dalam Gua Hira. Itu di dalam Gua Hira Allah taala menurunkan 5 ayat yang pertama. Jadi kerana itulah, tuan-tuan, bulan Ramadan ataupun nuzulul Quran 17 Ramadan itu kita sama-sama kenang. Dan yang kedua, penurunan Al-Quran dalam bulan Ramadan berlaku pada malam Lailatul Qadar. Seperti mana surah yang telah kita hafal, tiap-tiap tahun kita dengar, bahkan kadang-kadang tiap-tiap hari kita membaca, iaitu surah Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Jadi, kelebihan kita berpuasa di dalam bulan Ramadan, selain bulan Ramadan menjadikan kita insan yang bertakwa, bulan Ramadan juga merupakan bulan yang diturunkan Al-Quran. Kemudian, yang ketiga, tuan-tuan, bulan Ramadan, kelebihan kita berpuasa di dalam bulan Ramadan kerana ia dengan berpuasa itu dapat menghapuskan dosa. Seperti mana di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratu bainahunna idza ijtanabal kaba'ir. Maksudnya apa? Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khamsu, salat fardu 5 waktu pertama, kemudian dari Jumaat ke Jumaat seterusnya, kemudian dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukaffiratum ma bainahunna, ia merupakan penghapus dosa di antara satu dengan yang lain. Idza ijtanabal kaba'ir, selagi mana seseorang itu menjauhi dosa-dosa besar.
Daripada satu solat ke solat yang seterusnya tu penghapus dosa. Kita solat zuhur tuan-tuan, dan kemudian bila kita solat asar setelah itu, sekiranya berlaku dosa-dosa, ialah kita ni pagi, petang, siang, malam, ada je lah dosa yang kita buat. Kadang-kadang kita cerita hal orang, kadang-kadang kita ternampak aurat orang, dah lah ternampak, kita tahan pula mata kita dengan melihat aurat tersebut, rasa asyik dan sebagainya, kita lalai dan pelbagai. Setelah kita solat zuhur, tapi bila kita solat asar tuan-tuan, insya-Allah mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, selagi mana ia bukanlah dosa-dosa besar. Dosa besar wajib kepada an-nadam, penyesalan, istighfar, azam dan sebagainya. Kemudian wal jumu'atu ilal jumu'ati, dan satu Jumaat ke Jumaat seterusnya. Jumaat lepas sampailah Jumaat akan datang tuan-tuan, kita ada salah, silap, ada dosa dan sebagainya, selagi mana bukan dosa besar, akan mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga Nabi sebut wa ramadhanu ila ramadhana, dan daripada bulan Ramadan, antara bulan Ramadan akan datang juga penghapus dosa. Beruntunglah tuan-tuan kita daripada Ramadan tahun lepas, sehinggalah Ramadan lagi beberapa hari saja lagi ini kita akan sambut dan kita akan tiba bulan Ramadan. Kalaulah kita dapat menahan diri kita daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan perbuatan dosa besar, insya-Allah keampunan Allah Subhanahu wa taala dikurniakan kepada kita. Jadi itu kelebihan yang ketiga. Kemudian kelebihan yang keempat tuan-tuan, berpuasa di dalam bulan Ramadan. Ini di antara kelebihan yang terbesar, iaitulah Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan memberi ganjaran kepada orang-orang yang berpuasa kelak. Hal ini tuan-tuan berpandukan kepada hadis daripada Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, di mana hadis itu diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu kullu amali ibni Adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Membawa maksud apa dia? Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman. Ni kalau kita jumpa hadis gini tuan-tuan, Nabi bersabda, Allah berfirman, ini namanya hadis qudsi. Di mana hadis baginda Nabi SAW menyampaikan pemaknaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah Taala berfirman, kullu amali ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amalan anak Adam itu untuknya, melainkan puasa. Solat kembali kepada kita, puasa sedekah kembali kepada kita, zakat kembali kepada kita, haji, umrah, tolong menolong, membantu kembali kepada kita. Akan tetapi Allah berfirman di sini, amalan puasa anak Adam itu urusan saya. Ganjaran pahalanya itu saya yang akan beri langsung kelak di akhirat. Kerana apa tuan-tuan? Allah Subhanahu wa taala kelak sendiri yang akan membalasnya. Hal ini tuan-tuan dihurai panjang oleh para ulama, cuma kita tak hurai panjang lebarlah di sini. Kerana apa? Kerana ibadah puasa ni tuan-tuan adalah ibadah batin. Ibadah yang tak zahir. Kalaulah seorang yang tak berpuasa duduk bersebelahan dengan orang yang sedang berpuasa, mereka sama-sama diam. Contoh seorang yang berpuasa duduk, seorang yang tak berpuasa pun duduk. Kita tahu tak mana satu yang berpuasa, mana satu yang tidak? Kita tak tahu. Kerana apa? Yang mengetahui dia tu puasa hanyalah dia ataupun dia beritahu kepada kita. Maknanya apa? Keadaan mereka sama tuan-tuan. Dia tak sama macam orang yang solat. Orang yang solat dengan orang yang solat dengan orang yang tak solat, kita nampak, oh orang ni solat, orang ni tak solat. Orang yang haji, orang yang umrah, kita tahu orang ni sedang buat haji, orang ni tak buat. Orang ni sedang umrah, orang ni tak buat. Orang sedang bayar zakat dengan yang tak bayar zakat, kita nampak zahir. Orang tu tengah duduk kat kaunter nak bayar zakat, tu dia sedang bayar zakat. Ada orang kat sebelah sana dia tak bayar zakat, kita nampak. Tetapi tuan-tuan, orang yang berpuasa kalau duduk bersebelahan dengan orang yang tidak berpuasa, adakah kita boleh membezakan mereka? Tidak.
Yang mengetahui dia puasa hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala dan diri dia sendiri. Maka dengan ketekunan dia, tuan-tuan, dia berada di dalam rumah bersendirian, tidak ada orang. Kalau ikutkan hati, sebenarnya dia boleh je memakan sesuatu di dalam rumahnya dan orang lain takkan tahu yang dia tu buka ataupun tidak. Tetapi kerana sifat malu, kerana sifat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seseorang yang berada di dalam rumah bersendirian, tidak ada orang nampak, sanggup menahan puasanya demi apa? Demi kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah di antara keistimewaan ibadah puasa. Lagi-lagi contoh macam kita puasa sunat kan, kita naik pejabat, sebahagian sahabat kita ajak kita sarapan, sebahagian kita ajak sarapan, dia diam aja. Maknanya kalau kita tahulah yang ajak sarapan tu, okeylah, dia bergerak cantik, semangat sebab makan kan. Yang kita ajak sarapan, jom sarapan, dia diam je, tak nak, tak apalah, pergilah dulu. Kita tahulah maknanya dia mungkin sedang berpuasa. Daripada situlah kita memahami. Jadi ibadah puasa ni adalah ibadah batin yang tak dapat dilihat dengan secara pandangan kasar. Tak macam ibadah solat, ibadah bayar zakat, haji, umrah dan sebagainya. Kerana itulah orang yang dapat menjaga batinnya, mendapat menjaga ibadah puasanya dengan baik, kelak di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala sendirilah yang akan memberi ganjaran kepada mereka. Kemudian yang kelima, tuan-tuan, kelebihan berpuasa dalam bulan Ramadan iaitulah akan mendapat kegembiraan. Ini disebut di dalam riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dan yang lain-lainnya daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatan yafrahuhuma idza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumih. Maksudnya apa? Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi orang yang berpuasa itu dengan menjaga sunnah dan menjaga adab-adabnya akan mendapat dua kegembiraan. Jadi bagi kita yang berpuasa, tuan-tuan, lebih-lebih lagi bulan Ramadan nanti, insya-Allah akan mendapat dua kegembiraan. Yang pertama apa dia? Kegembiraan ketika mana dia berbuka. Yalah, kita ni bila berpuasa siang hari, tuan-tuan, dengan keadaan panas, dengan keadaan kita tergoda dengan makanan, minuman dan diuji dengan pelbagai, dan kena pula nak buka puasa, kita dah beli makanan-makanan yang luar biasa lah, menggiurkan kata orang. Kita bila berbuka puasa, azanlah azan maghrib, kita pasti akan merasa gembira dengan buka puasa kita. Betul tak, tuan-tuan? Setuju tak? Kita akan rasa gembira. Gembira ketika mana kita berbuka. Dan yang kedua, kata Nabi SAW, gembira apabila berjumpa dengan Rabbnya kelak di akhirat. Kerana apa? Orang yang berpuasa akan mendapat tempat yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana ganjaran Allah Subhanahu wa ta'ala beri sendiri langsung kelak. Itu yang kelima. Yang keenam, kelebihan berpuasa di dalam bulan Ramadan, doa dimakbulkan dalam keadaan seseorang itu sedang berpuasa. Kalaulah ada di kalangan kita ni yang tengah berputus asa, yang kata, ya Allah, lama doa saya tak dimakbulkan, ataupun ada hajat-hajat kita yang kita rasa belum termakbulkan, maka perbanyakkanlah berdoa kelak di dalam bulan Ramadan. Dan hal ini, tuan-tuan, disebut oleh baginda Nabi SAW. Hadis ini daripada riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathatun la turaddu da'watuhum, as-shaimu hatta yuftir, wal imamul adil, wa da'watul mazlum. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, 3 orang yang tidak akan ditolak doa-doa mereka. Ada 3 orang yang tidak akan ditolak doa-doa mereka. Siapa dia? Yang pertama, as-shaimu hatta yuftir. Pertama, orang yang berpuasa sehinggalah dia berbuka. Jadi ni yang kita nak ni. Dalam keadaan nanti kita berpuasa, tuan-tuan,
banyakkanlah doa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal imamul adil, pemerintah, seorang imam, seorang pemerintah yang adil. Jadi kalau ada seseorang pemerintah yang adil, baik, kemudian bijaksana, menjaga kebajikan masyarakat dan rakyatnya, insya-Allah doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wa da'watul mazlum, iaitulah doa seseorang yang dizalimi. Jadi fokus kita tuan-tuan pada yang pertama, as-shaim hatta yuftir, iaitulah seseorang yang berpuasa sehinggalah dia berbuka. Kemudian yang ketujuh tuan-tuan, orang yang berpuasa pula kelebihannya, mereka akan disediakan satu laluan pintu di dalam syurga nanti bernama pintu Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan disebut di dalam Sahih Al-Bukhari, di mana baginda Nabi SAW bersabda tuan-tuan, fil jannati baban, di dalam syurga nanti ada satu pintu, yuqalu lahu Ar-Rayyan, yang mana disebut pintu itu namanya Rayyan, yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah, yang hanya akan dimasuki pintu itu oleh orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat kelak. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak akan masuk ke dalam pintu Rayyan itu seseorang yang bukan dari kalangan ahli yang berpuasa. Yuqalu lahu ainas shaimun, nanti pintu itu tuan-tuan akan berkata, ainas shaimun, mana orang-orang yang berpuasa? Wahai sekalian manusia, manakah orang-orang yang berpuasa dahulu, rajin berpuasa, Ramadan, puasa Ramadan dia taat melaksanakan, tambah lagi dengan puasa-puasa sunat, maka ainas shaimun, di mana orang-orang yang berpuasa? Fayaqumun, maka mereka pun akan bangun. Ini automatik dekat akhirat tuan-tuan, kita bukan ahli puasa, dipanggil mana orang-orang berpuasa, kita pun bawa nak bangun, memang tak akan bangun. Kerana apa? Seseorang akan bergerak nanti tuan-tuan, bereaksi dengan amalan mereka masing-masing. Fayaqumun, yang ahli berpuasa akan bangun. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tak akan masuk di dalam pintu tersebut, pintu Rayyan itu, seseorang selain daripada orang-orang yang berpuasa. Mudah-mudahan tuan-tuan kita termasuk dalam golongan yang tekun dan taat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak nanti di akhirat kita dimasukkan oleh Allah taala di dalam satu pintu yang bernama Ar-Rayyan. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir tuan-tuan, puasa juga ia merupakan syafaat kepada kita nanti insya-Allah di hari akhirat. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan di dalam Musnad Imam Ahmad, di situ Abdullah bin Amr, bahawa dia meriwayatkan sebuah hadis, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Berkata Abdullah bin Umar bin Amru berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. As-siyam, puasa, wal Qur'an, dan Al-Quran, yashfa'ani, akan memberi syafaat, akan memberi pertolongan, lil 'abdi, pada seorang hamba yang tekun dengan ibadah itu, sama ada ibadah puasa dan ibadah membaca Quran, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Kita tahu hari kiamat merupakan hari yang amat menakutkan. Banyak ayat-ayat suci Al-Quran di mana Allah Ta'ala menyatakan tentang hebatnya, dahsyatnya hari kiamat tersebut. Terbentang luas, kita tidak berpakaian, matahari direndahkan oleh Allah Ta'ala, dipisahkan yang bercahaya dan yang tidak bercahaya, berpeluh-peluh tubuh badan kita mengharapkan pertolongan. Tiba-tiba datanglah dua amalan ini memberi pertolongan kepada kita. Apa dia? As-siyam wal Quran. Antaranya yang memberi syafaat pada kita puasa dan juga Al-Quran. Memimpin kita ataupun membantu kita daripada teriknya panas matahari kelak di padang mahsyar. Kan kita rasa gembira tuan-tuan bila mana kita susah ada orang yang tolong. Kita pasti akan rasa gembira.
Dan tidak ada kegembiraan yang paling menggembirakan apabila kita berada dalam keadaan kesusahan di akhirat nanti, tiba-tiba datanglah amalan-amalan yang dahulu pernah kita laksanakan dan yang pernah kita buat, membantu kita daripada dahsyatnya padang mahsyar. Maka dengan sebab itulah tuan-tuan, marilah kita sama-sama menyambut bulan suci Ramadan dengan penuh hati terbuka. Kita rasa gembira dengan kedatangan Ramadan dan kita bersyukur pada Allah kerana Allah Ta'ala memanjangkan umur kita sehingga dapat bertemu Ramadan pada tahun ini. Dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini tuan-tuan memberi peluang kepada kita untuk kita menambah baik amal ibadah kita yang mungkin kita terlepas pandang ataupun tak sempat kita buat pada Ramadan yang lalu. Moga-moga tuan-tuan kita mendapat limpah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Rasanya cukup sekadar itu tuan-tuan. Kita berjumpa lagi pada program Jom Takmir minggu hadapan setiap hari Jumaat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.